SPM 2017 ya, Geografi Alam Sekitar Fizikal SEM 2. Okey. SEM 2. So ini adalah soalan esei ya. Perbincangan berkaitan soalan esei yang melibatkan markah yang agak tinggi lah ya. Okey. Okey, soalan kalau dalam soalan alam sekitar fizikal ni, soalan ni adalah soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2A ya. So untuk soalan ini, soalan yang pertama uraikan dua peringkat dalam proses pembentukan siklon tropika. Yang ni, soalan ni naik tahun 2017. Yang ni yang ramai pelajar menghadapi masalah. Tak boleh jawab, memang tak boleh jawab ni. Ni kalau kamu tengok soalan ni ya, Umi ya. Agak-agak boleh jawab Umi. Umi. Tak. Soalan ni memang soalan killer ya. Tapi kalau kamu faham konsep pembentukan siklon tropika, dia tak ada masalah dia. Okey, kita tengok Kita tengok dia punya ni. Soalan 2A ni dia menghendaki pelajar untuk menghuraikan dua peringkat. Dia nak ada dua peringkat ataupun dua proses. Dua peringkat dalam proses pembentukan siklon tropika. So kebanyakan daripada pelajar dia tidak dapat menjawab soalan ini dengan betul. Dia jawab bukan ada, dan ramai lah. Bukan kata dia jawab lah. Ramai di kalangan pelajar tak jawab soalan ni pun. Tak jawab, dia 3-0 kan. Ya. So jawapan yang sepatutnya kita bahagikan kepada dua bahagian lah. Kepada dua bahagian. Yang pertama kita bahagikan kepada peringkat yang pertama. So dalam peringkat pertama ni kita kena cerita apa? Kita kena cerita bagaimana proses itu terbentuk, berlaku. Jadi proses pembentukan siklon ni terbentuk pada musim panas. Ini perkataan yang paling penting lah, musim panas. Apabila panas yang melampau atau panas yang sangat kuat, okey, dia suhu di permukaan laut akan meningkat ya? Dan kebiasaannya dia akan melebihi 26 darjah Celsius. Okay. Suhu yang tinggi macam ni, suhu yang tinggi macam ini, dia akan menggalakkan aktiviti perolakan. Ya, perolakan maksudnya uap udara tu, uap ya. Perolakan ataupun olok suhu kita panggil tu, perolakan tu, dia akan membentuk satu sistem tekanan rendah ya. Sebab kita tahu apabila kawasan itu mengalami suhu yang tinggi, dia akan membentuk satu sistem tekanan udara rendah. Jadi sistem tekanan udara rendah ni dia akan terbentuk di lautan tropika ya, yang pada masa itu suhu dia panas. Kita sebut awal tadi, suhu dia panas. Di lautan tropika, kawasan kita lah ya, lautan tropika. Dan udara yang panas ini akan mengembang. Dia mengembang dan dia akan naik ke atmosfera, naik ke atas lah. Lalu mewujudkan sel tekanan udara rendah di bawah dia. Udara yang panas tadi dia akan naik ke atas dan di bawah dia akan bentuk satu ruang tekanan udara rendah. Okey, tekanan udara rendah. Tekanan udara sekeliling di luar lingkaran ataupun lingkungan di luar bulatan itu, tekanan udara di sekeliling dia adalah tinggi. Menyebabkan angin akan menyerbu, akan bertiup masuk ataupun menyerbu masuk ke dalam sel tekanan yang terbentuk tadi tu, sel tekanan udara rendah terbentuk tadi tu, dia akan bertiup dengan kencang. Menyebabkan berlakunya angin ribut ataupun siklon tropika. So itu yang pertama. Kamu tengok tu, kamu yang pertama dia senang nak cerita dia. Cerita dia ialah suhu panas je. Di permukaan laut tropika suhu panas lebih daripada 26 darjah Celsius dan sebagainya. Dia menggalakkan aktiviti perolakan suhu dan sebagainya, menyebabkan tekanan udara rendah terbentuk. Kemudian tekanan udara rendah ni pula akan naik, bahkan bentuk tekanan di bawah dia, bahagian tekanan rendah di bahagian bawah, di bahagian luar atau sekeliling sel tu dia akan bentuk tekanan tinggi. Jadi udara akan bergerak daripada tekanan tinggi masuk ke dalam tekanan rendah, dia akan bentuk angin yang berpusar ataupun angin yang berpusar. Tahu angin berpusar kan? Dia bukan lurus, dia berpusar angin tu berpusar ya. Okey, itu peringkat yang pertama.
peringkat yang kedua, dia boleh jadi juga peringkat yang kedua ialah apabila adanya pengaruh tekanan memusat. Dia panggil pengaruh tekanan memusat. Ini tadi kamu kena tahu ni. Pengaruh daya tekanan memusat menyebabkan wujud mata siklon dan tiupan angin akan menjadi lebih kencang. Dan angin akan bergerak dalam bentuk pusaran dan diiringi oleh daya tarikan ke arah pusat pusaran. Dia ada pusat macam mata kita panggil. Sebab tu orang tua-tua panggil tu mata setan. Ada ribut kan. Yang tu sebenarnya itu orang tua-tua lah sebut. Tapi sebenarnya dia pusaran tu dia akan membentuk satu zon yang kita panggil zon vortex. Zon vortex. Satu pusaran. Dia macam kalau kita buah air dan cawan. Tahu biasa buah air dan cawan tak? Cawan tu bagi panjang sikit, buah air kamu kacau. Kamu kacau air tu kuat-kuat, apa yang kamu dapat lihat ialah satu titik pusaran dia tak? Dia akan bentuk satu bulatan kalau kacau. Biasa buat ke tak? Biasa. Kalau buat kau boleh nampak lah. Dia punya, macam tu lah keadaan angin ini berlaku. Jadi dia ada dua peringkat lah. Yang pertama yang ni, yang kedua yang ni. So dia akan dapat yang pertama kamu hurai dapat 3 markah. Yang kedua kamu sebut macam ni dia akan dapat 3 lagi markah, 6 markah lah. Dia nak hurai dia ada 2-3 benda yang kamu nak kena ingat. Okey, saya akan sebut. Yang pertama yang kamu kena ingat ialah suhu. Suhu permukaan laut tu. Suhu permukaan laut tinggi. Yang kedua dia akan bentuk sel tekanan, 2 sel tekanan lah. Sel tekanan udara rendah, sel tekanan udara tinggi. Jadi udara tinggi ni, sel tekanan tinggi ni dia akan udara dari sel tekanan tinggi ni akan bergerak masuk ke sel tekanan rendah dan dia akan masuk dengan laju lah. Jadi membentuk ribut. Itu ya yang dia punya konsep yang kamu kena sebut. Okay, yang kedua, bila kita peringkat yang kedua ni ialah kita tengok yang nak kena ingat ialah pengaruh daya tekanan memusat. Bila kita sebut pengaruh daya tekanan memusat, dia akan menunjukkan mata siklon ni. Ya. Mata siklon ni lah yang akan menjadikan tiupan angin tu lebih kencang dan meributkan ribut yang sangat besar atau kita selalu panggil puting beliung. Orang Kedah atau orang-orang ni kita panggil sebut puting beliung lah. Ya. Yang pergerakan angin tu secara memusar, dia pusar, dia bergerak secara berpusar-pusar, berpusing-pusing. Okey. Dan yang kamu kena ingat juga ialah vortex ni, vortex. Ini dalam zon vortex, zon vortex. Zon vortex ni atau zon putaran ataupun pusaran angin tu lah. Yang panggil zon vortex ni ialah zon pusaran angin. Dan biasanya kejadian ini akan diikuti oleh hujan lebat dan angin kencang. Hujan lebat dan angin kencang. So bila kita kaitkan dengan siklon tropika, dia ada 2 fenomena utama dia. Satu, angin kencang atau ribut. Dan yang kedua ialah hujan yang sangat lebat. 2 benda ni kamu mesti ingat. So yang ni nampak macam susah. Tapi kalau kamu faham, dia akan jadi mudah Dia akan jadi mudah. Masalah yang ni ramai orang tak boleh jawab, pelajar tak boleh jawab. Inilah dia banyakkan dia tinggal kosong tak jawab langsung ni. Dia tak faham. Dia blur terus. Dia tak faham apa dia benda nak cerita. Ini benda nak cerita dia senang Suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan itu je. Kena ingat. Dan bagaimana pergerakan angin itu berlaku. Bagaimana pengaruh pusat tekanan memusat ini. Ataupun daya tekanan memusat yang membentuk mata angin ataupun mata siklon. Ya. Dan dia bergerak dalam bentuk pusaran dan tarikan ke arah pusat pusaran menyebabkan laju dia bertambah. Lagi kuat pusaran tu, lagi laju angin itu. Okay. Dan mata siklon ni biasanya dia dikelilingi oleh satu zon yang dikenali zon vortex. Okay. Zon vortex ataupun zon tumpuan lah. Zon tumpuan dia tu yang akan menyebabkan dia punya kekuatan angin tu. Lagi besar zon ni, lagi kuatlah angin ni akan bertiup. Okey. Clear? Kuncai, clear? Boleh ke tak? Kamu baca banyak kali ni. Lepas ni kamu tahu Okey, kita pergi kepada yang kedua. Kita pergi yang kedua soalan 2B Okey, soalan ni dia sebut jelaskan faktor yang mempengaruhi pembentukan siklon tropika.
So faktor yang mempengaruhi pembentukan, iaitu proses lah. Bila kita sebut pembentukan ni, kita kaitkan dengan proses bagaimana siklon tropika itu berlaku. Okay, soalan ini pun ramai pelajar yang tidak boleh menjawab dengan baik. Tapi dia boleh lebih baik daripada yang 2A tadi. Lebih baik daripada yang 2A tadilah. Sebab yang ni kalau kamu sebut faktor, menyebut faktor saja, dia dah nampak macam betul. Kebanyakan pelajar dapat menjawab soalan ni dengan baik dan mendapat markah yang baik. Jawapan yang sepatutnya ialah apa? Suhu meningkat itu faktor. Tadi saya sebut dah tadi kan, bila kita hurai yang pertama tadi, kamu perasan tak? Dalam proses tadi, antara benda yang kamu kena sentuh di situ ialah suhu meningkat. Nampak tadi kan? Okey. Suhu meningkat. Kemudian tekanan udara. Dua benda kita sebut tadi lah. So secara tidak langsung dalam konteks ni, kalau kamu di atas, kamu ingat kamu ni orang kata apa? Alert kepada isu, kamu dah dapat jawab soalan ni dengan baik. Kalau kamu dapat jawab soalan 2A tadi dengan baik. Sebab jawapan yang ada dalam 2A tadi boleh digunakan untuk jawab 2B. Dia suhu meningkat tadi tu dah satu faktor kan? Okey. Kemudian yang kedua, tekanan udara rendah. Tekanan udara rendah. Satu faktor. Kedudukan rentan ni oleh cerita. Okey. Daya Coriolis atau kita panggil daya tekanan memusat tadi daya tekanan memusat Okey. Jadi jawapan yang ada di dalam 2A tadi boleh dibawa turun ke 2B. Tapi kita kena hurai dalam bentuk konteks dia ialah dalam bentuk faktor. Yang tadi proses. Faham tak? Dia ada sikit je beza. Faktor dengan proses. Umi boleh faham ni? Boleh. Okey. Kalau kita tengok di sini, okey, macam mana kita nak hurai? Okey, kita tengok yang pertama, macam mana kita nak hurai ialah kita tengok suhu meningkat. Jadi suhu yang sangat tinggi ataupun suhu yang tinggi di permukaan laut menghasilkan tenaga haba. Kita sebut tadi tenaga haba yang menyebabkan aktiviti perolakan. Pun dah kita sebut dalam soalan 2A tadi. Aktiviti perolakan. Kesan dia akan terbentuk daya cerun tekanan yang ketara dan menyebabkan pergerakan angin yang sangat kuat. Yang kita kenali, kalau sambung lah, yang dikenali sebagai siklon tropika atau ribut tropika. Siklon tropika ataupun ribut tropika. So yang tadi, tu soalan biasanya lah, berdasarkan pengalaman saya lah, biasanya soalan-soalan yang macam ni susah, dia biasanya dia akan membantu, saling membantu. Soalan 2A, soalan 2B saling membantu. Cuma kamu perlu alert lah kepada benda ni. Kalau kamu tak alert kepada benda ni, kamu tak nampak kamu kena baca dengan teliti. Dan saya sangat faham lah, kamu kebiasaannya kamu sangat careless lah. Kamu sangat careless. Tak baca dengan betul-betul. Soalan tak tengok betul-betul, tak fikir betul-betul. Jadi kamu akan rugilah. Okay. Yang ni clear tak ada nak tanya? Kita tengok yang seterusnya. Ni 2B ya. Ya. Tiupan angin lazim tu nak hurai macam mana? Tiupan angin lazim. Ni dia kita nak kaitkan dengan pergerakan angin lazim lah. Biasanya angin lazim ni dia akan bergerak dari mana ke mana. Dan angin tu, angin yang pergerakan angin daripada biasanya dia pun sama juga. Dia akan bergerak dari pusat tekanan tinggi ke pusat tekanan rendah. Jadi apabila ada pergerakan angin lazim, dia akan membantulah proses siklon tropika ni. Sebab kalau tak ada tiupan angin, macam mana dia nak membentuk asal angin tu, pergerakan angin tu. Jadi dia asal dia angin lazim dan dia akan bergerak masuk apabila ada perubahan tekanan udara ni. Bila ada perubahan tekanan udara, angin tu akan serbu masuk dengan kuat. Kalau dia tak ada perubahan tekanan, dia macam biasa je. Yang tu kita panggil angin lazim, angin biasa je lah. Tapi apabila berlaku pusat ataupun daya tekanan yang berubah, jadi angin tu akan masuk dalam keadaan ataupun hal laju yang sangat kuat. Jadi bila dia masuk ke hal laju yang kuat, dia akan berubah lah. Dia akan jadi angin
yang kuat atau ribut yang dipanggil sebagai siklon tropika. Angin lazim ni biasa je, dia dah memang ada lah. Dan dia akan bergerak berdasarkan daya Coriolis tu. Ataupun kita panggil pembiasan angin tu. Dari mana dia ke mana tu. Okey. So kita nak tengok. Okay, ada contoh yang lain lah. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Okey. Tekanan udara rendah ni. Bagaimana tekanan udara rendah ni mempengaruhi? Kita tengok tekanan udara rendah di lapisan atmosfera bawah. Dan biasanya berhampiran dengan permukaan laut lah. Akan mewujudkan tekanan udara yang sangat rendah. Jadi kita nak cerita buat tekanan udara je. Dan bila dia wujud kawasan tekanan udara yang sangat rendah ni, kesan dia ialah angin dari kawasan tekanan tinggi yang ada di luar dia akan menyerbu masuk dengan sangat kencang bagi membentuk siklon tropika. So dia akan membentuk tiupan angin yang sangat kuat. Dia based on tekanan udara rendah je. Bila wujud kawasan tekanan udara rendah yang sangat rendah. Jadi lagi rendah tekanan tu, lagi kuat angin akan masuk. Okey. Yang kedua, yang seterusnya ialah daya putaran memusat ni. Daya putaran memusat adalah pergerakan angin secara berpusar. Yang ni kita sebut dah tadi. Pergerakan angin secara berpusar melingkari satu pusat. Dan biasanya dia akan bentuk satu corong lah. Dia akan bentuk macam corong tu. Yang dikenali sebagai mata siklon. Kita sebut dah tadi, mata siklon. Dan mata siklon ni pula, dia terletak di tengah-tengah dan dikelilingi oleh zon vortex. Zon vortex yang saya sebut tadi, kamu masukkan air dalam cawan yang panjang, kamu kacau kuat-kuat, kamu akan nampak pusaran di tengah tu. Itu zon vortex. Yang akan menghasilkan pusaran angin yang sangat kuat. Lagi kuat dia punya vortex tu, lagi kuat angin yang akan berpusar. Okey. Jadi kamu tengok yang ni benda ni ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham. So dia agak payah lah. Tapi kalau kamu baca elok ni, kamu akan faham, insyaAllah kamu akan faham. Okay Boleh ke Umi? Boleh. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay. Kepada yang seterusnya, soalan 2C. Yang ni ada 3 soalan sebab yang 2A, 2B tu dia bagi markah sikit kan. Dia bagi markah sikit. Sebab apa dia bagi markah sikit? Sebab soalan tu agak payah. Kalau dia bagi banyak memang kantor habis lah. Kalau ada 6 markah, kalau dapat kosong, okey lagi lah. Kalau 12 markah dapat kosong. Itu pun 6 markah dapat kosong ramai. Dapat kosong. Okey, soalan 2C, dia sebut bincangkan kesan. Yang ni dia sebut kesan. Tapi kamu kena ingat kamu kena ingat kesan siklon tropika terhadap alam sekitar fizikal. Jadi dalam konteks ni ramai pelajar salah bila dia tak boleh membezakan mana satu alam sekitar fizikal, mana satu alam sekitar manusia. Tu nak mudah faham, bila kita sebut alam sekitar fizikal, dia melibatkan apa? 4 komponen alam sekitar fizikal yang selalu kita ada sebut. Apa dia? Litosfera, biosfera, atmosfera, Litosfera, biosfera, atmosfera dan juga hidrosfera. Dalam konteks itu, kalau faham yang tu okey. Yang manusia jangan masuk di sinilah sebab dia tak nak yang alam sekitar manusia. Dia nak kesan terhadap alam sekitar fizikal. So apa yang perlu kamu jawab ialah kemusnahan ekosistem. Ekosistem masuk dalam apa, Chan? Ekosistem ni masuk dalam apa? Ekosistem masuk dalam? Tak tahu ni. Ekosistem dia duduk dalam biosfera. Okay. Tanah runtuh, hakisan tanah duduk dalam mana? Litosfera. Hakisan pantai? Litosfera. Hakisan pantai duduk kat hidrosfera. Kemusnahan flora fauna? Biosfera. Okey. Hujan lebat, hujan ni?
Atmosfera. Kelembapan udara tinggi. Atmosfera. Okey. So itu dia antara faktor dia lah, di antara kesan dia. So kita nak hurai macam mana? Bila kita nak hurai, contohnya lah kita kata kita ambil kemusnahan ekosistem. Kemusnahan ekosistem, jadi kita rujuk kepada kejadian angin yang kencang. Biasanya bila kita sebut siklon tropika, dia melibatkan dua fenomena ni lah. Angin kencang dan ribut serta hujan lebat. So bila adanya angin kencang dan hujan lebat, dia akan memusnahkan ekosistem. Khususnya di kawasan Paya Bakau. Kita sebutlah Paya Bakau. Kawasan lain pun boleh juga. Tapi kita ambil satu contoh yang mudah, kita sebutlah. Okey, kesan dia, kawasan Paya Bakau itu akan ditenggelami oleh air dan memusnahkan habitat tumbuhan dan haiwan di dalamnya. Ya. Perkataan habitat ni yang penting. Perkataan habitat, memusnahkan habitat tumbuhan dan haiwan yang ada di dalamnya. Itu yang kita nak kena sebut. Kalau kelembapan udara tinggi pun kita kena sebut kelembapan udara tinggi bila hujan lebat. Bila hujan lebat, dia akan menyebabkan udara lembap. Betul tak? Air banyak, udara lembap. So udara akan menjadi lembap dan suhu akan menjadi sejuk. Itu yang kita nak cerita pun. Kalau hujan lebat, hujan yang sangat lebat diikuti oleh angin kencang, dia akan menyebabkan banjir laut ataupun banjir di kawasan tanah pamah ataupun tanah rendah. Akan berlaku banjir. Ya. Kemusnahan habitat, ya. Contohnya pokok-pokok di lautan, ya, akan musnah. Hakisan tanah, ya. Bila hujan lebat akan menyebabkan hakisan tanah runtuh dan sebagainya. Itulah benda yang kamu nak kena sentuh dalam bab ni. So, ada soalan tak? Okay, jadi part dua ni, kita membincangkan bab berkaitan dengan kesan siklon tropika, dan faktor yang mempengaruhi, yang mempengaruhi siklon tropika tu. Jadi dua benda yang penting yang kita tahu, dan kamu yang ni sangat penting lah. Jadi kalau kamu faham yang ni, dia akan banyak soalan yang kamu boleh jawab esok berkaitan dengan input ilmu ni lah. Jadi sangat penting. So kita habiskan untuk part 2 ni. So kita akan sambung dengan part 3. Ya, kita akan sambung dengan part 3 selepas ni